Assalamualaikum. Saya Idi dan saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Kita akan mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Besi dari angkasa membongkar apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Besi adalah antara unsur teras yang terpenting di bumi. Ia merupakan logam yang paling banyak ditemui dari sejak zaman berzaman lagi. Manusia telah mengaplikasikan penggunaan besi di dalam kehidupan sejagat. Sejarah penggunaan besi oleh manusia pertama kali dicatatkan ialah di Sumera dan juga Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Ketika itu manusia menggunakan besi untuk menghasilkan benda-benda kecil seperti mata lembing, mata anak panah, dan juga barangan perhiasan. Teknologi besi terus berkembang sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi, di mana semakin banyak objek besi dihasilkan di Anatolia dan juga Mesir, sehinggalah pada 1200 sebelum Masehi besi terus digunakan secara lebih meluas di Timur Tengah menggantikan bahan gangsa. Malah pada suatu ketika besi turut dijadikan sebagai mata wang kerana harganya dianggap lebih mahal daripada emas. Namun pada ketika itu tiada kajian saintifik dilakukan ke atas besi dan tiada siapa yang mempersoalkan bagaimana besi terhasil. Spekulasi mengenai asal-usul besi mulai timbul pada abad ke-19 dan 20. Saintis dunia telah mengkaji perkara ini dan mendapati bahawa 98% alam ini terdiri daripada hidrogen dan juga helium, yang mana kedua-duanya adalah unsur paling ringan, manakala 2% lebihnya merupakan unsur yang lebih berat dan jumlah adalah 105 unsur. Ini menyebabkan saintis mengeluarkan natijah bahawa realiti pembentukan bahan-bahan yang lebih berat seperti besi berlaku melalui proses penyatuan atom yang diiringi oleh tenaga yang besar. Profesor Thomas P. Armstrong atau nama Islamnya Muhammad Asadi dari Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika yaitu NASA pernah menyatakan keadaan fizikal bumi tidak mampu untuk menghasilkan besi kerana ia sejenis logam yang berat. Penciptaan besi memerlukan darjah kepanasan yang amat melampau. Malah matahari yang kepanasannya mencecah 6000 darjah Celcius di permukaan dan 20 juta darjah Celcius di terasnya pun tidak mampu untuk menghasilkan besi. Justru saintis mengandaikan besi dihasilkan oleh bintang di luar sistem tata surya kita yang mempunyai saiz dan suhu yang berkali-kali lipat lebih besar daripada matahari. Bintang ini akan meletup supernova dan menyebarkan hasil besi di angkasa sebagai meteorit yang mengandungi besi. Ia kemudian ditarik oleh daya graviti bumi. Melalui proses evolusi, ketulan-ketulan besi ini telah membentuk teras bumi. Bukti yang paling kukuh untuk teori ini ialah berlaku hentaman meteor besi di selatan Namibia pada tahun 1920 dan berlaku di Argentina apabila meteorit besi seberat 37 tan menghantam wilayah Campo de Cielo pada tahun 1990. Teori ini dianggap sebagai hipotesis yang paling tepat tentang kewujudan besi kerana tidak ada lagi teori-teori lain yang menghuraikan bagaimana besi boleh terhasil di muka bumi ini. Secara tidak langsung ia turut membongkar apa yang tersirat di dalam Al-Quran, sepotong ayat surah Al-Hadid. Besi sudah cukup untuk menerangkan besi tidak dihasilkan di bumi. Firman Allah yang bermaksud, dan kami turunkan
Anzalna, besi yang di dalamnya mempunyai kekuatan yang amat dahsyat dan memberi manfaat kepada manusia. Al-Hadid ayat 25, ayat Al-Quran di atas, dengan yakin menegaskan besi diturunkan atau dihantar dari suatu tempat yang lain. Hal ini jelas sekali kerana Allah menggunakan istilah anzalna yang membawa maksud kami turunkan. Lazimnya Allah menggunakan perkataan ja'alna atau kholakna yang membawa maksud kami jadikan. Apabila membicarakan tentang penciptaan manusia, langit, bumi, dan sebagainya. Namun, dalam kes penciptaan besi, istilah anzalna ini menunjukkan bagaimana Allah mencipta besi di tempat lain yang lebih tinggi lalu dihantar ke bumi sebagai perbandingan. Perkataan zalna juga tertera di dalam Al-Quran ketika membicarakan tentang proses penurunan air hujan. Selain itu, surat Al-Hadid turut menyimpan maksud tersirat yang tersendiri. Surah ini merupakan surah ke-57 di dalam Al-Quran. Jika dilihat dari sudut kimia, besi atau ferrum adalah unsur dalam jadual berkala yang mempunyai simbol Fe. Unsur-unsur di dalam jadual berkala ini disusun mengikut struktur elektron yang terdapat pada Fe57 adalah salah satu isotop besi yang stabil. Susunan ini dilihat mempunyai persamaan dengan urutan surah besi Al-Hadid, manakala jumlah ayat dalam surah ini ialah 25 ayat. Sekiranya ditambah dengan lafaz Bismillah, jumlah ayatnya akan menjadi 26, sama dengan nomor atom untuk besi dalam jadual berkala. Adakah ini semua kebetulan? Percaya atau tidak, ini yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, tatkala ilmu pengetahuan manusia tentang alam semesta masih terlalu cetek. Ini antara mukjizat dan kehebatan kitab suci umat Islam. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui akan setiap apa yang berlaku. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada salah dan silap saya minta maaf. Terima kasih.